Ya. Okey. Okey, Assalamualaikum kepada semua rakyat Malaysia. Saya Zaki daripada Taman Mesra masa banjir. Dah mandi belum? Tak terurus mandi pun belum. Nampak tak urut. Ada lah dia. Okey, saya memang layak di wawancara sebab Wan Muhammad Zaki bin Wan Daud. Saya memang layak di wawancara sebab saya memang masa banjir sejati. Setahun dekat Taman Mesra tempat saya itu sekurang-kurangnya ada 4 kali banjir. Setahun, Okey, setahun. Tapi 4 kali banjir itu yang baru-baru ni dah paling teruk sekali sebab dia naik 6 ke 7 kaki dalam rumah saya. Nasib baik rumah saya 2 tingkat. Kalau rumah saya tak 2 tingkat, saya mati lemas. Patutnya lain kali buat 20 tingkat. 12 tingkat. Siapa yang duduk katalah rumah 1 tingkat tu, kalau dia orang panjat bumbung pun Betul. ada yang tak reti nak panjat bumbung. Ada yang bumbung akan jatuh, butuh pasal air ni kuat, kadang-kadang boleh rosak struktur rumah tu. Just imagine. Jadi saya yang masa banjir ni, yang selalu setahun 4 kali, 5, 6 kali banjir ni, banjir yang baru ni saya agak terperanjat sebab air naik begitu cepat macam tsunami. Selalu dalam rumah saya naik banjir dalam 2 kaki je. Tiba-tiba banjir kali ni pada pukul 1 lebih tu dah naik air 2 kaki, tapi sebelum pukul 3 dia naik jadi sampai 6 kaki. Menanya air tu datang macam tsunami. Daripada mana air tu datang? Padahal hujan tak lebat sangat di kawasan saya. Mungkin hujan lebat di tempat lain. Tapi saya dapat tahu yang Jabatan Parit dan Saliran telah buka air ataupun lepaskan air dekat Kelang Gate. Itu yang menyebabkan tsunami datang. Itu yang menyebabkan banyak orang mati sebab semua orang tak bersedia, tak sempat. Just imagine kalau masa 15 minit air tu naik 3-4 kaki. Orang yang parking kereta dekat Hotel Acapelas tu, saya dengar ada yang mati sebab air menderu masuk dekat basement tu sampai dia orang tak boleh nak keluar. Imagine kalau dia tersangkut dalam kereta tu. Dia orang tak boleh buka kan. Saya sendiri 3 biji kereta saya jahanam. 3 biji bang Ya. Kalau 3 biji kereta, okey, 1 kereta cabuk saya lah. Ada 2 kereta Honda bini saya. Dua-dua ni pun jahanam. Total loss 100,000. Kalau lah saya ni tak fikirkan mungkin tak tahulah kalau saya ni Tak fikir kadar dan kadar. tak pada kadang-kadang mau nak terjun ni, tapi terjun kat rumah saya lah. Bukan tingkat 20 kan, tingkat 1 je. Jadi saya rasa kecewa bila saya call Nakma ni apa dia? Nakma ada apa? National, banyak macam orang cakap, kadang-kadang silap. Nakma National Disaster Management Agency. Betul? Nakma National Disaster Management Agency. So dia ada perkataan management tu. Okey, management tu pengurusan. Itu Menteri Nafi tu. Nafi. Itulah menteri pun dah confuse. Dia pun buat lawak jenaka. Tak apalah, suruh dia masuk, nanti ada lawak jenaka kat bahagian mana ke bolehlah masuk menteri itu, dia ada bakat. Jadi bahagian management tu adalah pengurusan. Okey, agensi pengurusan bencana. Bila pengurusan, dia kena uruskan. Dan saya tanya, bila saya call Nakma, selepas 100 kali saya call, akhirnya saya dapat. Betul, 100 kali tu. 100 kali lebih saya call, akhirnya saya dapat bercakap dengan operator dia. Dan saya minta cakap dengan pegawai pasal operator dia pun blur. Dia pun tak tahu menahu. Saya dapat cakap dengan Siti Mariam pada 20 hari bulan. Dan saya kecewa sebab Siti Mariam daripada Nakma, walaupun dia layan saya dengan baik, tapi dia tak tahu ada orang dah mati dah dekat Shah Alam. Dia baru nak tengok Facebook pada tu 20 hari bulan. Banjir 18 hari bulan. Dah 2 hari lepas tu pun dia tak tahu hujung pangkal. Dan satu lagi yang saya kecewa, dia tak tahu yang Jabatan Saliran telah buka air, lepaskan air dekat Kelang Gate pun dia tak tahu juga. Jadi saya tanya dia, Puan, dalam Nakma ni masa Puan meeting, apa yang Puan bincang? Puan bincang pasal orang dah mati pasal bencana ke bincang pasal nak buat kelab bola sepak dekat Nakma? Ke ataupun berbincang macam mana nak naikkan gaji masing-masing? Jadi saya heran, kenapa orang yang terlibat dengan bencana ni tak tahu pasal bencana? Jadi saya suggest tukar Nakma tu agensi pengurusan bencana jadi agensi bencana, sebab awak memang bencana, tahu tak? Bencana. Sebab awak tak koordinasi dengan Jabatan Saliran, tak koordinasi dengan pihak polis, 14 nyawa dah mati. 14 lebih ataupun lebih, ya, yang latestnya lebih. Benda ni boleh dielak. Macam mana? Okey. Kalau kita dah tahu, yang saya tahu 13 jam sebelum air naik tu,
ataupun dah tahu. satu hari sebelum air naik itu sepatutnya dia orang dah tahu dah. Maknanya keputusan Jabatan Salarian nak buka kunci air atau nak bukakan dam tu, lepaskan air dekat Kelangit tu, sepatutnya dia orang dah bagi tahu. Bukan cara yang dia cakap tu, bagi tahu melalui SMS, Facebook. Tak semua orang tengok SMS. Adakah orang duk tengok SMS yang dia bagi berhutang je tu? Tak ada. Orang akan tengok SMS mungkin sejam atau 2 jam. Tapi kalau air datang dengan cepat, tak sempat nak tengok SMS. Bila Kelangit tu dibuka airnya, macam tsunami datang. Itu yang banyak orang mati tu. Awak rasa sempat ke nak tengok SMS? SMS pun tak hantar kan? Saya rasa SMS pun tak hantar. Mungkin dia orang bohong. Tak betul. Dia kata dia social media je. Dia kalau yang ada hantar, yang pergi ke ikut sampai ke toilet tu, itu kalau nak untuk injection. Jadi SMS awak tu tak berkesan. Tak hantar pun. Facebook. Tak, kali tu kalau masa vaksin tu dia turun dengan kereta polis. Dia buat announcement dekat masjid dekat mana. Betul. Macam apa ni Datuk kita cakap tadi, kena announcement sama macam PKP dulu. Bila dia nak umumkan SOP, dia pergi ke tempat-tempat pusat kampung, dia bagi tahu jangan keluar. Ikut SOP, jangan keluar. Okey. Cara dia, saya berpendapat, dia orang kena cepat-cepat bagi tahu pihak polis supaya gerakkan 20-30 kereta peronda, sebab masa tu belum banjir. Kereta peronda belum naik. Jadi air belum naik, kereta peronda boleh masuk. Sebab bila air dah naik, polis sendiri bercakap dia pun tak boleh buat apa-apa. Kan? Lepas air naik, polis tak boleh buat apa-apa. Sebelum dia naik itu, masa itulah kita gerahkan polis ni pergi bagi tahu ke setiap kampung, keluar. Jangan tunggu lagi kat dalam tu, pasal ini disaster. Disaster ni, bencana. Bukan main-main. Bukannya air datang, tak apalah cik, air sikit je, awak anak-anak boleh berenang seronok. Bukan. Air ni naik 7 kaki kat rumah saya. Rumah saya pun teruk juga. Tapi sebab rumah saya alhamdulillah 2 tingkat, jadi kita bolehlah duduk kat atas tu. Kan? Itu pun kita takut air akan naik lagi. Pasal kalau naik lagi habislah. Kan? Jadi saya berpendapat orang-orang yang terlibat tu, Jabatan Saliran, dan juga dan juga bau-bau ni siapa saya tak pasti, tapi yang saya nampak dalam YouTube mengatakan speaker Dewan Rakyat, dia tak nak isu ni dibahaskan. Kenapa? Awak tak nak dibahaskan? Kenapa? Saya tahulah rumah awak tak banjir. Awak tahu tak, kalau tak dibahaskan, tak dapat jalan fungsi, lagi banyak orang mati nanti. Awak nak tanggungjawab ke? Itulah pasal saya nampak banyak orang cerdik pandai, biasanya diorang tak guna otak dia untuk benda kes macam ni. Tak tahu kenapa. Benda yang basic pun diorang tak boleh fikir. Jadi saya berharap kita akan minta buat petition, rakyat semua kita join, keluar, tampil ke hadapan semua orang-orang yang dah banjir, yang dah mati, yang dah habis ni. Pasal kita hilang banyak. Saya sendiri dah hilang, saya ada 3 biji kereta, 3 tenggelam. Okey. Saya rugi dalam 100,000. Okey. So setakat government nak bagi 1,000 tu tak banyak mana pun. 1,000 tu kita pergi kedai runcit dah habis. Kita pergi kedai runcit, kita beli barang untuk cuci rumah, beli sikit makanan, habis tak ada apa pun. Tapi yang kita rugi kereta tu, dekat 100,000. Mana saya nak cari 100,000? Saya ingat kot saya nak saman aja kerajaan supaya kerajaan bayar pampasan kat kami. Saman kerajaan supaya siapa yang ada kerosakan, yang kerosakan dia lebih daripada 100,000, dia akan mendaftar satu tempat dan kita akan dibayar dalam 100,000 juga. Sama seperti yang macam kita dah. Itu baru kira kereta, belum kira rumah lagi. Awak patut fikir benda macam ni sebelum berlaku bencana. Saya dapat tahu Nakma punya dia punya pengarah, ketua pengarah tu, gaji dia berapa? 80,000. Tak tahu. Kena tanya dia lah. Dengan interview dia pula lepas ni. Gaji 80,000. Jadi awak dapat 80,000 tu, awak buat apa? Ada bini lebih kot. Lepas tu rehat je, tak sempat nak buat apa. Jadi saya rasa Nakma tu tak sesuai pengarah yang ada sekarang. Pengarah yang sepatutnya di Nakma adalah orang yang biasa buat emergency. Sama ada dia tu bomba punya orang ke? Adakah dia bomba punya orang? Dia bukan dengan Bukan. Tak, Academician. dia mestilah bertukar jawatan. Dia jawatan PTD. PTD tak boleh. PTD ni tak boleh. Dia kena general lah dekat situ, ataupun bomba punya pengarah yang biasa buat benda-benda bencana ni. Yang ada sekarang ni memang tak layak. Dia orang bertindak lambat. Mana boleh. Lagi satu,
kalau dia orang betul-betul nak buat nak koordinasi masa bencana, dia orang kena buat simulasi bencana banyak kali. Macam kita dekat bangunan kan. Bila berlaku kebakaran, sebelum berlaku kebakaran kita buat apa? Kita panggil, kita buat apa? Panggilan apa? Dia panggil? Kecemasan. Panggilan kecemasan yang bukan Ya, terbakar pun. Dia macam latihan kan. Fire drill. Fire drill ya. Jadi NADMA ataupun agensi yang mengurus bencana, dia kena buat macam fire drill tadi. Dia buat simulasi kalau betul-betul, kalau ada betul-betul bencana kan, macam mana dia nak uruskan benda ni semua dengan banyak ni, dengan askar, dengan apa, dengan polis, dengan semua ni kan. Tapi saya nampak NADMA sekarang, dia orang, saya tak tahulah, saya nampak macam dia orang masa meeting, dia orang berbincang pasal kelab bola sepak ke lah ke ataupun macam mana nak naik gaji masing-masing. Pasal saya tanya Siti Mariam tu sendiri, dia pegawai kat situ, dia pun tak tahu ujung pangkal. Ada orang dah mati, baru nak tengok Facebook. Lepas tu dia tak tahu jabatan saliran dah lepas ke air pun dia tak tahu. Bila saya tanya empangan mana pun dia tak tahu ujung pangkal. Jadi sebab itu saya berfikir yang dia orang ni tak serius untuk menangani isu ni. Sebab dalam perbincangan mereka harian pun, dalam meeting dia orang pun mungkin dia orang tak bincang pun pasal bencana. Jadi NADMA tukar nama awak jadi apa? Agensi bencana. Bukan pengurusan bencana. Memang awak tu sendiri adalah bencana. Baik, itu saja yang saya nak cakap. Sebenarnya banyak lagi saya nak cakap, dah lupa dah.